afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy dan kali ni Kamar nak kongsi dengan korang kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kamar yang merupakan seorang pelajar UiTM. Nak share dengan peminat Creepy sekalian tentang beberapa pengalaman seram yang dialami dia sewaktu dia berada di College UiTM tersebut. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, pemilik kisah hari ini menggelarkan dirinya Hani, bukan nama sebenar, dan Hani seorang pelajar UiTM di Pasir Gudang. Sekarang ni dia masih lagi belajar di sana dan setiap semester korang, semester 1, 2, 3, 4, setiap semester dia diganggu di college tersebut. Dan sebenarnya Hani ni memang boleh nampak lah hijab mata dia terbuka, tapi bukannya terbuka sejak lahir. Ada kejadian, ada kes di sebalik macam mana hijab dia boleh terbuka, dan kes tu dia tak ceritakan pada hari ini. Kalau korang nak tahu, korang boleh komen kat bawah supaya nak kongsikanlah ceritanya. Sepanjang dia diganggu di college tu, ada yang ringan-ringan, ada juga yang sampai kena balik rumah untuk bawa berubat, jumpa ustaz. So, kisah yang pertama adalah sewaktu dia semester 1. Masa ni, Hani ni adalah batch-batch yang zaman-zaman COVID tu tau. Zaman-zaman COVID kan kita banyak yang ODL kan. Kita tak pergi pun. Ni apa tu? Zaman-zaman COVID tu yang apa ni, semua orang duduk kat rumah je, jadi bangunan tu memang dah lama terbiar lah. So kisahnya Hani ni zaman yang COVID tu hujung-hujung, dia masih lagi PKP, masih lagi tak semua orang kata apa 100% face to face. Tapi kiranya Hani ni batch yang PKP tu almost nak habis lah. So, bangunan tu memang pernah lah ditinggalkan kosong untuk beberapa waktu kan. So, time tu kerajaan dah bagi kelonggaran lah untuk pelajar-pelajar universiti ni. Ada beberapa kos je, kos tertentu sahaja yang dibenarkan untuk masuk ke college. Kebetulan pula kos Hani ni memang perlukan hands on work. So, Hani punya kos lah yang kena balik ke UiTM. Tapi untuk setengah semester saja, which is 7 minggu pertama. So dekat UiTM ni ada 5 fakulti je, dan 2 fakulti sahaja yang wajib balik college untuk face to face. So nak dijadikan cerita, dekat college tu dah berubah lah dia punya SOP, berapa orang yang kena duduk dalam satu college and so on kan. So nak dijadikan cerita, satu rumah kat college tu dia rumah tau. Satu rumah tu ada 4 bilik. Sepatutnya dulu satu bilik ada 2 orang tau. So 2, 4, 6, 8. Ada 8 orang dalam satu rumah. Tapi sejak PKP hanya 4 orang sahaja dalam satu rumah. So setiap orang tu dapat satu bilik tau. Dan Hani punya rumah ada 3 orang sahaja. So lagi satu bilik tu kosong korang. And bilik ni lah antara benda yang gangguan paling keras lah bagi Hani yang berlaku dalam rumah tu. Dan Hani punya bilik pula, Hani dapat bilik yang menghadap hutan. Dia best lah sebenarnya. Kita macam buka-buka mata, wah nampak nature. Mak kau. Astagfirullahaladzim. Buka-buka mata nampak nature kan. Bangun pagi rasa segar je nak study tu kan. Tapi lain pula yang jadinya.
Masa minggu kedua Hani dah cuba nak adaptkan diri dengan college tersebut, which is itu kan first time dia masuk universiti. Ada satu malam tu, masa minggu kedua kan, Hani tengah study dekat meja study dia. Kan dalam bilik seorang je kan, so memang fokus lah, tak ada bunyi bising, tak ada orang boleh ganggu. So tiba dia tengah fokus, dia terdengar macam ada orang bercakap-cakap. Dia dekat je, walaupun dia waktu tu dia pakai headphone. Dengar macam ada orang tengah berborak dalam bilik dia tau. Hani pun buka lah headphone tu kan. Bila dia buka headphone, tak dengar pun, senyap sunyi je bilik dia. Lepas dia dah buat dek tu, tiba-tiba dia pakai balik, dia terdengar macam ada orang sembang dekat gila, bersembang macam cakap dengan dia. Apa yang mengejutkannya, orang yang bersembang tu cakap, "Awak buat apa tu? Sinilah join kita sembang, kenal-kenal." Macam suara manusia biasa, faham tak? Dia punya dialog tu memang dialog harian orang. Terkejut, dia terus cabut headphone tu. Debar jantung dia, dia baca ayat kursi, dia tenangkan diri, dia tengok keadaan sekeliling, memang tak ada apa-apa. Tak ada orang dalam bilik dia. Tak ada apa-apa yang pelik lah. So, dia pun cuba sambung balik study. Esokan harinya, Hani sambung rutin dia. Malam-malam dia akan buka buku apa semua, pakai headphone, duduk dekat meja study dan ulang kaji. Dan kali ni dia tak dengar dah orang bersembang, tapi dia dengar bunyi orang ketuk tingkap. Ketuk tingkap tu macam orang yang rushing nak masuk toilet tau. Ketuk tong-tong macam tu kan. Tapi bukan ketuk pintu, ketuk tingkap. Dan waktu tu Hani tak fikir apa-apa tau. Dia terus macam nak selak tingkap tu, sebab dia nak cakap lah, siapa yang ketuk tadi, macam tu kan. Ataupun nak tahulah ada apa-apa ke, orang nak sampaikan kenapa ketuk tingkap dia kan. Time dia buka tu, dia tak fikir apa-apa, dia buka je. Terkejut dia sebab gelap gelita. Kan depan tu hutan, dia buka macam tu gelap gelita. Dia tengok hutan. Time tu lah dia realise, dia baru sedar yang aku sekarang dekat aras 3. Aras 3 babe, tingkat 3, bukan tingkat bawah sekali. Panjangnya tangan orang tu nak ketuk tingkap kau kan. Scary. Dan hari-hari seterusnya Hani mengalami benda yang sama, sampaikan gangguan-gangguan bunyi-bunyi ni dah jadi kebiasaan untuk telinga Hani dengar benda-benda tu. Jadi setiap kali dia terdengar tu, memang dia amalkan je lah, baca ayat kursi, amalan-amalan dia selalu baca. Tapi setiap kali benda tu terjadi, memang berdebar je lah jantung dia kata. Kadang-kadang tu pernah juga terdengar bunyi orang macam main plastik kan, bunyi macam tu. Padahal tak ada siapa-siapa pun kat dalam bilik dia, sebab dia dengar bunyi tu kuat sangat. Dan setiap kali dia nak tidur, mesti dia kena tindih kurang. And tindih tu antara pukul 3 pagi sehingga 5 pagi. Antara 3 hingga 5 pagi tu setiap hari tau, Hani akan terjaga. Macam seolah-olah dipaksa oleh benda tu untuk bangun. Mungkin suruh solat tahajud. Baiknya benda tu kan. Tapi itulah dia macam jadi susah kat Hani sebab dia tak boleh tidur. Jadi kurang tidur lah. Sebabkan dia ditindih. Lepas tu apa yang menyeramkan, dia macam pelik tapi seram. Sebab setiap kali dia buka mata kan, dia bangun dari tidur, lampu bilik dia tu terbuka. Sedangkan sebelum dia tidur, dia tutup lampu. Dan benda ni berulang-ulang kali terjadi tau. Sampai kan dia pergi tanya housemate dia kan, ada siapa-siapa masuk ke bilik, ada siapa-siapa buka lampu ke. Tapi semua kata tak ada. Alah, semua tu macam ramai je, 2 orang je. 2 orang housemate dia tu kata tak ada pun masuk bilik Hani, tak ada pun buka lampu bilik Hani. Masing-masing memang semua sendiri-sendiri tau dalam bilik masing-masing. So siapa yang buka lampu kat bilik dia tu? Memang betul-betul benda tu nak suruh Hani solat tahajud. Gangguan dekat Hani ni memang memudaratkan sampai Hani rasa stres tau. Sampai dia rasa naik mental lah disebabkan gangguan-gangguan ni. Benda tu macam gangguan-gangguan yang dia tidak menonjolkan diri dia tau. Dia ganggu-ganggu macam tu. Korang bayangkanlah esok kelas pukul 8 pagi. Malam tu korang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur disebabkan kena tindih, kena gangguan dan sebagainya. So bila bangun pagi tu pula ada test lah kan. Bukan test lah, ada test. Dia macam penatnya. Sebab tu lah dia boleh sampai stres.
Ada satu masa yang Hani mula rasa macam rasa goyah tau bila satu hari tu dia tidur. Waktu tu okey je, rasa aman je. Tiba-tiba dia rasa macam berat sangat dada dia lah kan. Rasa macam asma tau, macam sesak nafas. And then time tu dia kena tindih. Badan dia tak boleh nak gerak. Rasa macam seolah-olah kena kunci. Dia terbuka boleh nampak. Dan time tu dia kena tindih tu masa lampu bilik dia tengah on. Lampu bilik dia terbuka. Waktu dia kena tindih tu, lampu dia tu tutup sebab dia time tu kan dia dah nak tidur kan. Dah tutup lampu semualah. Sekali dah kena kunci macam tu, mata dia buka, pop, lampu kat dalam bilik dia terbuka sendiri. Hani teruslah baca ayat kursi untuk bergerak balik kan, bangun dan baca. Alhamdulillah dia dapat terlepas macam tu kan. Dia dapat je terlepas daripada kena tindih tu. Dia terus bangun, dia pergi tutup balik lampu. Tapi kalau kamar, ya Allah, aku biarkan je lampu tu terbuka. Beraninya Hani dia tutup balik lampu tu Tapi bukan sampai situ je guys. Benda yang mengejutkan lagi, selepas dia tutup lampu bilik tu, tiba-tiba dia pasang dia tahu alunan Al-Quran surah ayat kursi tau dekat handphone kan. Dia pasang je. Tapi lepas dia tutup lampu tu, tiba-tiba volume surah yang dia buka tu macam main-main tau. Tiba-tiba dia kuat tu sampai volume yang paling 100 lah. Lepas tu tiba-tiba dia slow balik. Lepas tu dia kuat balik, dia slow balik. Dia main-main malam tu. So time tu Hani memang dah hilang sabar. Dia terpaksa bercakap dengan benda tu. Dia terus direct, dia kata, apa masalah kau? Aku takkan cakap kau, jangan kau cakap aku. Aku sibuk lah, aku tak nak main dengan kau. Dengan nada yang tegas lah. Walaupun waktu tu sebenarnya Hani dah berdebah gila-gila, rasa nak tercabut jantung dia. Dia kata, selepas je Hani bercakap macam tu, terus alunan surah ayat kursi tu stop terus korang. Dia pun pergilah buka balik kan surah ayat kursi tu. Lepas tu dia paksa juga diri dia untuk tidur sebab esok dia ada kelas pagi. Tak nak kena tidur, kalau tak memang barai tak bangun. So menurut Hani, ini baru cerita tentang benda tu kacau dekat bilik dia. Belum bab bilik kosong tu lagi. So tentang bilik kosong tu, Hani kata dia tak terasa terganggu sangat sebab pintu bilik kosong tu memang sentiasa ditutup rapat tau. Dan pintu tu pula memang paling hujung sekali. Jadi pernah lah ada satu masa ni, housemate dia yang 2 orang tu pergi ke kelas. Time tu Hani tak ada kelas. Jadi tinggallah dia seorang-seorang dalam rumah tu. Tiba-tiba dia terdengar bunyi perabot, macam bunyi katil ataupun kerusi tau, ditarik-tarik. Dan gerakan tu macam gerakan halus. Dan perkara tu berulang-ulang terdengar sampailah dia habis tempoh 7 minggu yang dia wajib kena duduk dekat college. Selepas tu dia boleh pulang ke rumah dan menjalani kelas secara online. Alhamdulillah. Tapi menurut Hani bersyukur sebab dia tak nampak apa-apa dengan mata hijab dia terbuka tu sepanjang semester 1. Naik je semester 2, menurut Hani gangguan dia kena sama seperti semester 1. Tapi time ni dia masih lagi tidak melihat sebarang makhluk halus dengan mata kasar dia. Cuma semester 2 ni dia kurang kena ganggu sebab bilik yang dia dapat tu bukanlah blok yang menghadap hutan ataupun bilik yang kosong ke. Kurang scary lah. Tapi bunyi-bunyi gangguan kena tindih, tiba-tiba terdengar perabot lah, itu memang ada. Naik semester 3, Hani ingatkan makin berkurang sebab semester 2 berkurang kan. Tapi rupanya bertambah teruk. Dia baru rasa nak aman semester 3 ni kan. Rupanya dia kena ganggu lagi teruk daripada semester 1 korang. Kali ni dia nampak makhluk tu. Dia nampak makhluk halus tu menonjolkan diri dia, menjelmakan diri dia. Tersangatlah hodoh menurut Hani. Dengan mata kepala dia sendiri, dia nampak benda tu lebih dari 3 kali. Ada macam dia dengar bunyi-bunyi kan. Bunyi-bunyi tu dah sampaikan tahap yang Hani dah terbiasa dah lah dengar, walaupun itu sebenarnya gangguan. Jadi dia tak berapa kisah lah. Tapi ada satu hari ni, masa tu ada satu kes histeria berlaku dekat UiTM tersebut.
ada khabar yang mengatakan ada senior yang main benda yang tak sepatutnya dia buat. Okey, dia panggil benda tu. Lepas tu ada salah seorang di antara mereka kena histeria dan histeria tu berjangkit. Tapi sejauh mana kesahihan khabar angin tu, wallahualam. Tapi apa yang Hani tahu, sejak kes kerasukan histeria apa semua tu, waktu tu pukul 2 pagi tau benda tu berlaku. Ramai diganggu, terutamanya orang-orang yang perempuan yang lemah semangat kan. Dengar je cerita orang yang kena histeria, orang tu akan histeria juga, kira macam berjangkit lah. Tapi yang seramnya, tak semua orang dengar jeritan tersebut. Orang-orang yang kena histeria saja yang dengar jeritan tu. Lepas tu ada juga satu kes ni time tu. Lepas tu Hani ketua rumah. Ketua rumah memang diwajibkan untuk join grup WhatsApp kan, untuk setiap rumah. Jadi kalau ada pesanan-pesanan tu, dia kena forward lah dekat grup rumah masing-masing. So time kejadian histeria tu, ada seorang AJK college ni, dia pesan dekat dalam grup grup ketua college tu lah. Dia kata, jaga kawan-kawan kamu, jangan keluar malam, takut diculik malam nanti. Memang meremang baca pesanan tu kan. Jadi dia terus forward kan dekat dalam grup WhatsApp rumah dia. Dan gangguan yang Hani hadapi semakin teruk sejak daripada kes histeria tu. Satu hari masa tu Hani tengah tidur tau, time tu pukul 2 pagi macam tu, and then dia kena tindih. Dia kena hempap, dan hanya mata saja yang mampu bergerak-gerak tau. So dia melihat, so dia macam melilau lah mata dia, tengok sekeliling kan. Dan bila anak mata dia bergerak ke kanan, dia nampak roommate dia tengah baring atas katil main phone, macam tak ada apa-apa yang jadilah. Masih belum tidur kan. So dia gerakkan anak mata dia kan. Terkejutnya dia bila dia ternampak ada satu sosok hitam, wanita berambut panjang, panjang dia tu sampai cecah lantai tau. Kuku dia panjang, hitam, dan muka dia berdarah. Sangat hodoh. Time tu Tengku Mak Kamit dia cuba baca menjerit kan, Allah kan. Tapi time tu hanya macam tu je yang keluar. Roommate dia pandang roommate dia, tapi macam nak minta tolong kan. Tapi roommate dia tak dengar apa-apa lah. Roommate dia tengah terjaga main phone, seolah-olah macam dia rasa dia dengan roommate dia ada dekat dua alam yang berbeza masa tu. Ya, apa yang lagi parah time tu, Hani tengah demam panas. So memang badan dia dalam keadaan lemah lah. Jadi apa yang dia mampu buat waktu tu, dia baca ayat kursi dalam hati sambil dia pandang benda hodoh tu kurang. Kepala dan badan dia memang tak mampu nak pandang ke tempat lain. Dan waktu dia pandang benda tu seakan-akan macam marah. Seolah-olah macam, kenapa kau tak layan aku kat sini, macam tu. Lepas tu tiba-tiba benda tu macam mendengus, macam marah kan. And Hani kata suara tu macam suara binatang. Dan lama jugalah dia dalam situasi tu kan. Lama juga dia bertindih dan cuba berlawan dalam tu. Sampailah akhirnya dia mampu gerakkan tangan dia, kaki dia. Dia terbangun, dan bangun dia tu macam bangun yang terjaga daripada mimpi buruk tau. Terus terduduk macam tu. Kawan dia yang tengah main phone tu terkejut. Kau kenapa kan? So dia tanyalah, okey tak? Sebab muka Hani memang nampak pucat. So time tu Hani just bagi tahu dia tak ada apa-apa je. Tak ada apa-apa, tidurlah macam tu kan. Sebab dia takut kawan dia tu jadi takut lah after dengar cerita daripada dia. Sebab kawan dia, roommate dia ni lemah semangat. So dia just cakap tak ada apa-apa yang jadi kan. Dan sejak daripada hari tu lah dia kerap melihat pelbagai bentuk wujud benda tu, pelbagai rupa benda tu menjelma kan. Pernah juga time tu dia nak bergigi dekat toilet kan. So dia pandanglah cermin. Tengah pandang cermin, tiba-tiba elok je, toing tengah melompat. Korang rasa benda yang tengah melompat tu dekat belakang weh. Tapi benda tu jauh. Dan pernah juga dia nampak kelibat Cik Ponti
lalu selama je dia lalu dekat depan ruang tamu rumah dia ya, dekat dalam college tu. Ada certain tu memang dia terpaksa balik berubat, so dia jumpa lah dengan ustaz, and ustaz bagi tahu sebab benda tu sedar yang Hani punya hijab ni terbuka, jadi dia lebih kerap menonjolkan diri dia untuk mengganggu dan menyesatkan hidup seorang penuntut ilmu, seorang student lah. So, semester 4 dan juga semester 5 dia ada juga alami, tapi dia nak kongsikan kisah semester 4, semester 5 dan juga kenapa, macam mana hijab dia boleh terbuka, apakah kes yang telah berlaku sehingga kan hijab mata Hani ni boleh terbuka. So kalau korang nak dengar Hani share 3 kisah ni, comment down below. So kamar satu saja video untuk hari ni. Thank you Hani sebab sudi berkongsi pengalaman seram dengan kita orang semua. Semoga kita orang dapat pengajaran dan iktibar daripada kisah Hani. So thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.